ilmu tajwid pada hari ini, kita masuk hukum yang baru ialah berkaitan dengan nun, mati dan tanwin. Kita dah belajar mula-mula izhar, hukum pertama. Yang kedua kita dah belajar apa? Idgham, kan? Dan yang ketiga kita belajar iqlab. Dan yang keempat berkaitan dengan hukum nun mati dan tanwin ni kita nak belajar hukum ikhfa. Ini ramailah orang kita dah belajar ikhfa hakiki kita sebut. Baik, kita tengok slide kita. Apakah maksud ikhfa? Ikhfa dari sudut bahasa ialah maksud sembunyi. Orang kata apa? Sembunyi apa pula tu? Kita tengok sini istilah dia. Iaitu menyembunyikan huruf sukun ataupun tanwin. Huruf sukun sudah pastilah kita bincang tentang nun mati ataupun tanwin. So menyembunyikan nun mati tu ataupun tanwin dengan satu sifat antara sifat izhar dan idgham tanpa tasydid serta kekal gunnahnya pada huruf yang pertama. Itu masuk ikhfa dari sudut istilah dan juga bahasanya. Okey. Kita nak tengok apakah huruf-huruf ikhfa. Huruf-huruf ikhfa ni huruf-huruf paling banyaklah. Sebelum ni kita belajar huruf izhar ada 6 je. Iqlab 1 je. Idgham ada yarmalun ada 6. Hari ini baki daripada huruf tersebut adalah huruf-huruf izhar. Ada 15 huruf. Yang kalau dulu kita belajar tajwid, kita hafal huruf-huruf izhar ada 15 kan. Kita sebut satu jaza, saddaka, fathiqa, datadhin, syadzin. Satu jaza, saddaka, fathiqa, datadhin, syadzin. Ada 15 huruf ikhfa. Okey. So apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf ikhfa yang 15 tu, maka wajib diikhfakan. Macam mana? Nun itu bila bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf ikhfa yang 15, maka nun tu mesti dibaca gunnah, didengungkan dengan cara ikhfa. Macam mana caranya? Caranya ialah kita sembunyikan nun mati tu. Sembunyikan nun mati. Biasa makhraj nun kita letak hujung lidah ke langit kan? An, kita baca surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta. An, nun mati kan? Mati itu kita letak hujung lidah betul-betul kepada makhraj nun. An. Itu bacaan izhar sebab nun jumpa ain, an'am. Tapi ain bukan huruf ikhfa. So, kalau nun bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, contoh nun bertemu dengan ta, bertemu dengan dal, maka nun itu didengungkan tapi hujung lidah kita tak sentuh makhraj nun dekat langit atas tu. Kita tak sebut an. Kita tak sebut an. Kita sembunyikan hujung lidah kita itu daripada makhraj nun. Tapi kekal nun tu pada sifat gunnahnya. Kita lihat contoh. Dan contoh yang kita baca, surah yang kita baca hari ini pun ada beberapa contoh. Pada ayat yang ke-138 contoh. Kalau kita lihat pada ayat ke-143 tu. Qala lan tarani. Nun bertemu dengan ta. Lan tarani. Kita tak baca lan. Kita baca apa? Lan tarani. Contoh kedua, nun bertemu dengan dha pula. Walakinilzur ilal jabal. Contoh ketiga, ilahan kama lahum alihah. Ilahan. Ni contoh tanwin pula. Han asalnya ilahan. Okey. Tanwin nun mati kan? Tapi kita baca ilahan kama lahum alihah. Kita tak baca ilahan, tak. Hujung lidah kita sembunyikan makhrajnya. Kan? Di samping kita gunnahkan nun tu dan kena panjangkanlah gunnah tu. Kemudian contoh nun mati bertemu dengan ta pula pada qala innakum qaumun tajhalun. Pada ayat 138 yang kita baca hujung tadi tu. Qala innakum qaumun tajhalun. Qaumun ta. Kemudian tanwin bertemu dengan fa. Bi'ashrin fa. Kalau orang tanya, nak sembunyikan nun tu dekat mana pula? Kalau idgham sebelum ni masuk, nun tu masuk dalam waw. Tu masuk. Kan? Kalau iqlab, nun tu tukar kepada mim. Iqlab. Tapi ikhfa sembunyi. Sembunyikan nun itu di sisi inda. Di sisi apa? Di sisi huruf ikhfa yang 15 tu. Maka insya-Allah ni kita faham dulu
hukum ikhfa, ada hurufnya ada 15, yang mana nun mati bila bertemu dengan salah satu daripada huruf ikhfa yang 15 itu, maka wajib didengungkan dengan caranya ikhfa. Okey, insya-Allah kita akan ulang lagi berkaitan dengan hukum ikhfa ni. Kembali.